Morning guys. Selamat kepagian. Selamat kepagian. Kepagian lah kita ini, kepagian. Seperti biasa, enjoy turun kerja. Bukan turun kerja, turun nak siapkan writing paper. Kerja tu tak rasa macam kerja pun sebenarnya, sebab kita buat benda yang nak cakap passion tak juga. No, buat writing paper, nak publishkan dia dekat international journal T1. Ada satu paper tu memang saya dah masuk dalam peer review dalam Stoughton punya journal. Stoughton tu impact factor dia 10 lebih. Kalau saya dapat publish tu, okey lah kat situ. Sekarang ada 14 hari saya kena jawab komen daripada reviewer. Ada 2 orang reviewer komen saya kena jawab. Reviewer yang kedua dengan reviewer yang kelima. Maksudnya 3 reviewer yang lain tu dah okey dah dengan paper saya. Tinggal 2 orang ni lagi yang saya kena satisfy lah pendapat mereka tentang research paper saya. So, seperti yang kita semua sedia maklum, Sarawak sudah mempunyai wakil di dalam IRBM Malaysia, Inland Revenue Board Malaysia, di dalam Inland Revenue Board lah. Sudah ada wakil Sarawak. Kita dapat newspaper, baca newspaper dulu, confirm. Kita tengok newspaper je lah. Tapi wakil IRBM tu Sarawak tu sudah ada. Wakil IRBM dia jumpa dengan Chief Minister, apa semua tu kita dah baca. Kita tahu sudah ada wakil Sarawak dekat Inland Revenue Board tu. Tapi dekat mana dia tu dilantik saya tak tahu. Itu yang kita nak kasih sembang kencang pagi-pagi ni. Dekat mana dia kena lantik. Maksud saya ni nanti saya terangkan. Saya pun tak tahu bahasa apa nak cakap sebenarnya. Ayat apa saya cakap je lah. Kita kan sembang kencang kan. So memang patut ada wakil Sarawak dekat Inland Revenue Board tu. Sepatutnya 60 tahun lepas dah ada wakil Sarawak dekat situ. Sebab benda ni sudah dicadang sudah dirunding untuk dilaksanakan di dalam IGC report dalam perenggan yang ke-24. Memang sudah dirunding untuk dilaksanakan. Itu tema-tema dalam IGC report tu. Sudah dirunding untuk dilaksanakan dan dimasukkan di dalam mana-mana lah, peruntukan perlembagaan kah, di dalam akta kah, secara polisi kah, secara executive order kah, apa semua tu boleh. Mana-mana ikut tema yang dipersetujui tu. So untuk perenggan yang ke-24 IGC report tu dia cakap mesti ada wakil Sarawak dekat IRBM. Tak tahulah, kita tak tahu sebenarnya macam mana dia nak letak wakil Sarawak dekat IRBM tu. Sama ada melalui pindahan perlembagaan kah, melalui political arrangement kah, ataupun melalui persetujuan agreement kah, apa semua tu kita tak tahu. Sebab dia dekat perenggan yang ke-24 tu dia tulis secara open ended. Sebab tu saya selalu cakap yang Malaysia ni, untuk Sabah dengan Sarawak ni, dia merupakan proses dekolonisasi yang fleksibel. Dia beri ruang kita sebanyak-banyaknya untuk kita buat sesuatu tu ikut kehendak kita. Fleksibel. Dia satu proses yang fleksibel untuk Sabah dengan Sarawak. Dalam pembentukan Malaysia ni proses dia fleksibel. Pilih saja nak guna cara apa, supaya menyenangkan semua pihak, terutama menyenangkan Sabah dengan Sarawak. Kemudian lepas kita baca news yang ada wakil Sarawak dekat IRBM tu kan, kita baca lah Inland Revenue Board Malaysia Act 1995 tu. Inland Revenue Board Malaysia Act 1995. So dalam
section yang ke-6 akta tu, section yang ke-6, dia beritahu lah siapa yang menjadi ahli di dalam IRBM tu. Kita tahulah, dapatlah kita tahu siapa yang jadi ahli dia. Financial Secretary, State Secretary, Attorney General, dan ada wakil-wakil yang dilantik oleh Federal Minister dan sebagainya kat situ. Tetapi tak ada pun dia tulis dekat akta IRBM tu, tak ada pun dia tulis itu wakil Sarawak tu, ada satu wakil dari Sarawak, ada wakil dari Sabah. Tak ada, tak ditulis. Pindahan perlembagaan pun tak ada dibuat, setahu saya lah. Kalau ada pindahan perlembagaan tu, beritahu lah saya. Tapi saya tengok tak ada pun pindahan perlembagaan yang meletakkan wakil IRBM tu datang dari Sabah satu, dari Sarawak satu kah, dua kah wakil dia dari Sarawak. Tak ada di dalam section 6 tu. Yang ada, yang paling ada pun wakil yang dilantik oleh Federal Minister. So persoalan dia, kalau wakil Sarawak ni kan dilantik oleh Federal Minister, wakil Sarawak yang untuk di dalam IRBM tu, kalau dia ikut peruntukan akta tu, sebab tak ada pindaan untuk akta tu yang meletakkan ada wakil Sarawak atau Sabah atau dari Borneo State, tak ada ditulis. Yang peruntukan yang paling dekat pun yang ada ditulis itu ialah wakil yang dilantik oleh Federal Minister. Dua kah wakil daripada Federal Minister? Dua ke tiga, saya tak ingat. Tapi wakil-wakil lain tu dilantik oleh Federal Minister. Jadi adakah wakil Sarawak dalam IRBM tu dilantik oleh Federal Minister? Apalah maksud dia kalau wakil Sarawak tu dilantik oleh Federal Minister? Cuba kita fikir, kalau wakil Sarawak tu dalam IRBM tu dilantik oleh Federal Minister, jadi wakil Sarawak tu dia bekerja untuk siapa? Pelik kan? Dia tak ada pindahan perlembagaan, pindahan akta pun tak ada yang mengatakan dengan terang memang ada wakil Sarawak dekat IRBM. Supaya kita tahu wakil Sarawak tu dilantik oleh siapa. Kalau ikut keadaan sekarang, wakil Sarawak tu nampak gaya dia dilantik oleh Federal Minister. Maksud dia wakil Sarawak tu bekerja untuk kerajaan persekutuan kah? Ataupun bukankah kita mahu wakil Sarawak tu bekerja untuk kerajaan Sarawak, kan? Tetapi kalau dia dilantik oleh Federal Minister, itu political, permainan politik dia situ. Dia akan subjek kepada arahan Federal Minister tu nanti. Kena game lah kita kalau kena main macam tu kan. Memang kamu boleh cakap wakil Sarawak tu kerajaan Sarawak yang pilih apa semua, kemudian kerajaan persekutuan pun setuju. Tetapi on paper dia, on paper yang melantik tu siapa? Hitam putih tu Federal Minister yang lantik. Kalau Federal Minister yang lantik, bukan kerajaan Sarawak yang lantik, tulis dalam akta tu, bukan yang ditulis daripada perwakilan Sarawak, habislah. Dia akan bekerja untuk Federal Minister. Kalau dia bekerja untuk Federal Minister, dia akan, susah kita nak tahu lah dia akan bekerja untuk siapa sebenarnya. Tetapi kalau on paper dia memang dia tulis dilantik oleh Federal Minister, tapi buat cakap-cakap politik dia dilantik oleh kerajaan Sarawak, lepas tu bincang dengan kerajaan persekutuan, most likely influence daripada kerajaan persekutuan untuk mempengaruhi wakil Sarawak tu akan ada. Dia yang dia dibayar gaji oleh kerajaan persekutuan kan. Jadi kena game lah kat situ, saya rasa kena game. Sebab kalau boleh kita mahu yang paling bagus dia, peruntukan perlembagaan persekutuan tu dipindah. Tu yang paling bagus dia. Dipindah, kita ada wakil
kita ada wakil betul-betul ditulis dalam Perlembagaan Persekutuan. Cakap ada wakil Sabah dengan Sarawak dalam IRBM ni. Contoh yang terdekat yang peruntukan yang lebih kurang sama saja ialah Sabah dengan Sarawak, Borneo State ni kena ada perwakilan di dalam Election Commission. Ni memang jelas salah satu daripada cadangan undingan yang sudah dipersetujui dalam IGC report. Saya tak ingat penggan mana satu. Salah satu dia kena ada Election Commission dari Sabah dengan Sarawak di dalam Election Commission tu. Kena ada wakil Sabah dengan Sarawak. Sampai sekarang dia tak pindah Election Commission tu. Ada 5 sekarang. 5 kah saya ingat, 5 ke 7 termasuk pengurusi dia apa semua. Tak ada pun ditulis dekat situ wakil dia dari Sabah dengan Sarawak. Sebab tu persempadanan semula, sempadan pilihan raya kita tu tak ikut perlembagaan, dia langgar saja. Sebab tu wakil kita dekat parlimen makin kurang. Sebab tak ada wakil Election Commission dari Sabah dengan Sarawak seperti yang sudah dipersetujui dalam IGC report. Itu kekurangan yang paling nyata lah. Kalau betul-betul nak buat persempadanan semula Sabah dengan Sarawak di parlimen, di Dewan Undangan Negeri itu betul-betul nak betulkan dia balik kepada proportional representation, lebih ada kuasa veto 1/3 Sabah dengan Sarawak tu. Yang pertama dia kena buat, dia kena pastikan pindahan perlembagaan tu untuk ada wakil Sabah dengan Sarawak dari Borneo State di dalam Election Commission ni. Ini tak ada pun wakil Sabah dengan Sarawak dekat Election Commission. Tengok dalam website kosong, ada 2 kosong, tentu je. Apa benda ke? Tak tahulah sekarang mungkin dia dah lantik ke tak, kita tak tahu. Ini salah satu cara yang dia, tapi kalau dilaksanakan yang Election Commission daripada Sabah dengan Sarawak tu, dia menjadi satu contoh untuk macam mana perwakilan Sabah dengan Sarawak dalam IRBM tu dilantik. Kalau kita ikut cara yang betul untuk perwakilan Sabah dengan Sarawak dekat Election Commission tu. Election Commission tu pun tak dapat nak buat. Siapa tu pelik apa benda. Dah 60 tahun dah kan untuk Malaysia. Tak dapat juga nak buat. Simple betul. Kemudian kita ada lagi isu Sarawak dekat IRBM ni. Ni yang kita concern lah. Memang bagus. Dia memang cakap dia boleh dilantik. Dia tak beritahu macam mana cara dilantik tu. Political ke, executive order ke, apa ke, undingan sama-sama ke, action kejayaan ke, apa, kita tak tahu macam mana cara dia nak dilantik tu. Tapi sebaik-baiknya kita tak mahu jadi macam perwakilan Sabah dengan Sarawak yang dekat Election Commission tu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Bukan sekejap tak ada, lama tak ada, sekejap ada. Macam tu, ikut nafsu siapa jadi kerajaan, jadi politik siapa jadi kerajaan. Macam tu juga wakil Sarawak tu, kalau kita boleh tulis written in stone dekat akta tu, wakil salah buatlah sub item E ke, sub item F ke, tak susah pun nak tambah dia. Tak perlu pun 2/3 majoriti dalam Dewan Rakyat. Simple majority pun dah boleh pindah akta IRBM tu. Masukkan situ written in stone, ada wakil Sabah dengan Sarawak tu dilantik oleh kerajaan Sarawak dengan kerajaan Sabah sendiri, bukan dilantik oleh Federal Minister. Supaya terang-terang dia tu bekerja untuk siapa? Bekerja untuk kerajaan Sabah dan bekerja untuk kerajaan Sarawak. Kita tak mahu dia dilantik oleh Federal Minister. Kalau dia dilantik oleh Federal Minister, dia ulun-ulun sajalah dengan jadi ikut apa yang kerajaan persekutuan suruh nanti. Federal Minister tu bekerja untuk siapa? Bekerja untuk Federal Government. Dan nama dia Federal kan? Federal Minister. Bekerja untuk Federal Government lah. Orang yang dilantik oleh Federal Minister ni bekerja jugalah untuk Federal Government. Jadi itu yang kita soal sekarang. Adakah wakil Sarawak tu dilantik untuk bekerja bagi pihak kerajaan persekutuan ataupun dia bekerja untuk Sarawak? Memang orang yang dilantik tu state secretary lah, memang lah. Tapi kita tengok on paper tu macam mana. Itu yang kita mahu. Kalau itu
tu yang bersidang lama-lama, parlimen bersidang lama-lama tu. Takkan nak cakap pasal macam monyet saja kan, yang kita tengok dekat parlimen tu gaduh sana gaduh sini. Takkan kita nak tengok mereka macam tu saja selama-lamanya. Up lah sikit level. Bincang lah, suruh pindah akta IRBM tu ataupun pindah perlembagaan tu untuk terang-terang tulis. Memang mesti ada wakil Sabah dengan Sarawak di dalam IRBM tu, written in stone. Sama ada pindah perlembagaan persekutuan tu ataupun pindah perlembagaan Sarawak ataupun pindah akta IRBM tu, untuk tulis betul-betul situ. Sentiasa ada wakil Sabah dengan Sarawak di dalam IRBM. Untuk selama-lamanya lah kita akan ada wakil kat situ bila dah kena tulis macam tu. Tak perlu nak unding-unding lagi lepas ni. Unding-unding lagi, buang masa saja. Sebab kita tak tahu kan, dia kan sekarang kalau dilantik oleh Federal Minister, dia ikut nafsu Federal Minister je lah. Dia nak lantik ketak lepas tu nanti. Bila dia nak lantik tu, dia cakap setuju. Bila dia nak lantik, tak ada pun dia beritahu. Ketika yang bertukar balik. Okey. Pasalan Sabah kesian, politikus tak kisah asal mereka dan kroni senang saja. Tu lagi teruk lah. Peruntukan mana ada wakil IRBM, sepatut ada wakil dekat IRBM pun mereka tak tahu kononnya. Kalau kita tak beritahu Perenggan 24 tu, tak tahulah mereka dekat mana nak cari. Mungkin dia cari akta kasih sayang kah apa. Okey, Sarawak tetap pintar, ya kita tetap pintar, tapi kita tetap persoalkan cara pelaksanaan dia tu. Kita mau lebih lagi. Bukan kita mau kurang, bukan kita mau lebih-lebih, tapi kita mau buat secara, kita pun berfikir kan, kita ada tahu cara perlembagaan tu macam mana, dan macam mana mereka orang lain mempergunakan perlembagaan dan mempermainkan kita tu. Kita pun kena pandai lah. Kita pergi berperang, kita guna senjata lah. Bukan senjata kita tu perlembagaan. Bukan kita berperang kita bawa buah pisang. Betul. Wakil Sabah dan Borneo State tu kena ada. Tadi saya dah beritahu dia kena ada dekat IRBM, dan satu lagi ada wakil di dalam Election Commission. Okay, thank you semua for watching. Kita kerja dulu.